Okey, tuan-tuan, perempuan nanti boleh hubungi pengubah-pengubah ni lah jika ada masalah berkaitan dengan kurikulum kita. Saya teruskan. Okey, inventory khusus. Okey, untuk khusus-khusus matematik, sains dan komputer. Okey, khusus aplikasi komputer adalah di bawah komponen wajib yang macam khusus bahasa Inggeris tadi. Okey. Semua pelajar perlu ambil khusus aplikasi komputer ni. Dan semua program pelajar dah perlu ambil khusus ni. Next, Ustaz. Okey, kredit khusus. Okey, so yang kedua adalah khusus matematik. Okey, dengan 2 kredit dan agihan jadual waktu adalah sebanyak 3 jam per week, per minggu, dengan taburan SLT dia adalah kuliah adalah 1 jam dan tutorial adalah 2 jam. Dan seterusnya adalah khusus sains mempunyai kredit sebanyak 2. Okey, jadual waktu 3 kredit. Okey, di mana kuliah adalah 1 jam dan amali adalah 2 jam per minggu. Okey, untuk sains ni dia beza sikit dengan yang kurikulum sedia ada sebelum ni lah. Kalau untuk yang baru ni, kurikulum Disember 2020, kuliah adalah sebanyak 1 jam dan amali 2 jam. Okey. Untuk khusus matematik dan sains ni adalah di bawah komponen teras umum. Okey. So yang ni program kejuruteraan menawarkan dan mengambil khusus matematik dan sains ni. Okay, next Ustaz. Okey, justifikasi ni saya tadi sebelum ni Puan Syidah dah terangkan, okey, dan Dr. Syahiza pun dah terangkan, so saya skip lah. Okey, proses penambahan kurikulum ni. Kandungan kurikulum ni pun, okey, Ustaz next. Okey, ni adalah, okey, kita teruskan dengan interpretasi kurikulum. Okey, ni saya baca step by step lah untuk kita nak membaca dokumen kurikulum kita. Okey, so dokumen kurikulum kita ni ada 2 dokumen. Okey, iaitu maklumat program. Okey, ni yang tadi Dr. Syah dah terangkan. Cuma saya nak mohonlah kalau macam sebelum ni saya attempt sama dengan yang macam sebagai bukti yang audit. Okey, kalau panel selalu dia mohon, okey, kalau walaupun Jabatan Matematik Sains Komputer dalam fail pensyarah perlu ada maklumat program. Maklumat program dan maklumat khusus. Okey, supaya khusus kita ni membantu dan menyokong maklumat program mencapai PEO, PLO. Okey, kalau macam maklumat program ni kita tak tahu sebagai kita sebagai jabatan sokongan kan. Tapi kita macam kita nak feel lah, nak sama-sama membantu pelajar mencapai outcome yang program tu. Kita perlu, dalam file dokumen kita perlu ada maklumat program. Dan tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu PLO, PEO, okey? Okey, khusus kita menyokong PLO yang mana. Okey, seterusnya Ustaz. Okey, ni adalah maklumat khusus. Okey, maklumat khusus. Okey, tuan-puan dah, okey, page yang pertama ni, ni adalah maklumat umum lah berkenaan dengan khusus kita. Iaitu nama khusus, kod khusus, sinopsis, nama staf akademik, semester dan prasyarat. Okey, so yang ni yang general yang pelajar perlu tahulah, perlu ada di kepala kita. Okey, kod baru khusus sains ni apa? Okey, SPS 10012. Okey, so yang coding yang baharu ni ada 5 angka lah. So tuan-tuan dan puan-puan perlu hafal lah kod yang baharu ni. Dan nilai kredit tu 2 pun kalau tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, yang 2 kredit ni kita dah papan dah dekat kod khusus yang hujung tu. Okey, 10012. Okey, 2 tu bersamaan dengan 2 kredit. Okey. So saya satu lagi saya nak sentuh tentang yang footer dekat kurikulum kita. Seperti yang tadi Puan Syidah dah maklumkan. Okey, yang ni untuk kurikulum sesi Disember 2020 ni kita menggunakan pakai footer efektif Disember 27/10/20, okey, iaitu tarikh diluluskan pada mesyuarat jawatankuasa induk kurikulum dan
pelaksanaan ditawarkan pada Disember 2020, sesi pelaksanaan. Okey, kurikulum yang sebelum ni adalah untuk sesi Disember ni lah adalah dibatalkan. Okey, footer itulah yang membezakan dengan silibus yang sebelum ni. Okey. Okey, Kak Datuk saya tengok yang macam sebelum ni macam ada masalah lah. Okey, kita guna kurikulum yang salah. Okey, so yang footer ni yang membezakan kurikulum baharu, kurikulum semak semula dan kurikulum yang sebelum ni. Okey? Okey, tuan-tuan. Next Ustaz. Okey, so ni adalah item-item di dalam silibus kurikulum kita. Okey? So yang ni adalah yang macam yang item yang penting lah. Okey, kod khusus, sinopsis, hasil pembelajaran khusus, pemetaan hasil pembelajaran khusus versus kluster domain pembelajaran. Okey, kaedah penyampaian dan pentaksiran. Kemahiran boleh pindah, pengagihan jam pembelajaran pelajar, rujukan, silibus khusus dan pentaksiran. Okey, so item-item ni yang tadi seperti yang Puan Syidah maklumkan tadi, kita apply je yang COPA tu. Okey, senang je. So banding dengan yang kena yang COPA tu kita nak menambah baik COPA pun kita format guna yang tu. So maklumat yang format ni kita hantar terus kepada M2A. Okey, next terusnya Ustaz. Okey, so yang ni sikit je seringkas kaitan dengan coding kita. Okey, mandangkan ni adalah coding baharu yang semak semula ni. Okey, yang S tu melambangkan tahap pengajian sijil. Okey, nanti kalau khusus untuk program level diploma adalah D. Okey, ni yang membezakan coding dengan diploma. D itu adalah kod jabatan di bawah umum. Okey, yang kalau macam pengajian Puan Syidah tadi di UE. U tu untuk pengajian umum, tapi B ni untuk matematik. Okey. Sains S. Okey, S tu melambangkan bidang sains. Okey, kalau M tu untuk matematik dan aplikasi komputer adalah K. Okey, satu tu adalah tahap khusus, 001 inventory dan akhir sekali adalah jam kredit tu mata kredit. Dua tu melambangkan mata kredit. Okey. Okey, next Ustaz, 001 inventory. Okey, so sinopsis. Okey, so sinopsis ni kalau pihak luar pun dia nak tengok kaitan dengan khusus kita, mereka akan tengok sinopsis. Okey, melambangkan keseluruhan khusus kita. Okey, yang pernyataan pertama tu adalah konsep asas keseluruhan khusus. Dan pernyataan yang kedua adalah kandungan utama keseluruhan khusus, kandungan khusus kita. Itu pelajar akan mempelajari pengetahuan asas sains bagi mengenal pasti dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan kuantiti fisik dan kehidupan seharian. Dan sekali pernyataan yang ketiga adalah berkaitan dengan keperluan atau rumusan keseluruhan khusus ini. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan perlu tahulah setap sinopsis ni. Okey, next adalah HPP. Okey, kita guna kalau untuk college community ni kita guna term HPP lah. Okey, kalau untuk diploma politeknik tu CLO. Okey, hasil pembelajaran khusus. Okey, hasil pembelajaran khusus kita ni okey. Dia dah map siap-siap dengan taksonomi pembelajaran dan kluster domain pembelajaran. Okey, sejajar siap-siap. Okey, so yang ni kita senanglah kalau untuk kita macam kita nak tahu pelajar ni perlu capai apa. Okey. So C1 perlu level rujuk taksonomi pembelajaran itu taksonomi C1 iaitu setakat knowledge kognitif sahaja. Okey. C2 tu kefahaman, perlu faham dan P2 adalah psikomotor. Okey, contoh CLO 1 lah, SPK 1 lah. Okey, menerangkan konsep asas sains kejuruteraan dalam kehidupan seharian. Okey, so level domain taksonomi pembelajaran ni adalah C1. Okey. Ni je. Kognitif je. Tahu je. Okey. Kluster 1. Okey, kluster 1 tu adalah pengetahuan dan pemahaman. Okey, ingat. Kalau C1 tu ingat, perlu ingat saja. Okey, setakat ingat saja. C2 tu pelajar dah level up dah tinggi dah. C2 adalah faham. Okey, dia perlu faham lah. Okey, dapat membezakan, mengklasifikasikan, mengenal pasti. Okey, so yang kluster domain pembelajaran tu seperti yang
Dr. Syahidah terang dengan lebih dah detail tadi tu. Okey. So yang ni ada setiap kursus ni okey kluster 1. Kalau untuk kursus sains ni okey perlu comply dengan kluster 1. Dan kluster 3A iaitu psikomotor. Okey, next Ustaz. Okey, next yang ni dah Puan Syidah tadi dah terang dah lah penjelasan macam mana kita nak mereka bentuk CLO tadi. Okey. Okey, so seterusnya ni adalah item 8. Ni menggambarkan pemetaan ni menggambarkan keseluruhan kursus ni jugalah. Okey. Pemetaan hasil pembelajaran kepada domain pembelajaran, okey, yang kluster domain pembelajaran, kaedah penyampaian dan pentaksiran. Okey, so perlu sejajar ni yang kita kalau untuk yang tadi tu justifikasi kita semak semula kurikulum, salah satunya adalah penjajaran konstruktif. Okey, kita tambah baik dengan yang penjajaran konstruktif ni. Kalau khusus yang sebelumnya kita macam tak adalah tak sejajar lah antara pentaksiran, kaedah pengajaran. Okey. Okey, so yang ini okey CLO. Okey, menerangkan konsep asas sains kejuruteraan dalam kehidupan seharian. Okey, dia setakat dia C1 kan, menerangkan. Okey, perlu sejajar dengan kluster yang perlu kita capai adalah pengetahuan dan pemahaman. Okey, pengetahuan dan pemahaman. Dan apa kaedah pengajaran yang kita sesuai, kita cadangkan, okey, untuk syarah semua. Okey, kuliah, perbincangan kumpulan, pembelajaran kooperatif dan latihan yang boleh menyokong kluster 1 iaitu pengetahuan dan pemahaman. Ini adalah cadangan kaedah pengajaran lah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tambah lagi cadangan kaedah pengajaran ni. Okay, saya ni mesti tuan-tuan dan puan-puan lagi pakar lah berkaitan dengan kaedah pengajaran ni. Okay, cara ni sekarang ni digital banyak kan. Okay, so yang seterusnya adalah kaedah penilaian. Okay, kaedah penilaian. Okay, so seterusnya kaedah boleh pindah ni tak ada apa-apa. Cuma yang ni, okey, dia perlu, kalau panel tanya apa kaedah boleh pindah ni? Okey, kaedah boleh pindah ni ada kemahiran yang perlu pelajar capai seperti yang ditetapkan dalam MQA dan manual e-tech. Okey, MQA tadi tu yang 5 kluster tadi itulah. Okey, kemahiran untuk kursus ni adalah kemahiran kognitif, interpersonal, komunikasi, autonomi, kepimpinan, autonomi dan tanggungjawab serta kemahiran personal yang perlu pelajar ada. Okey? Okey, next Ustaz. Okey, so kita terus kepada item 10. Okey, iaitu pengagihan jam pembelajaran pelajar. Okey, ni adalah yang tuan-tuan sedia maklumlah dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran mempunyai pembelajaran berpandu, pembelajaran berpandu tidak bersemuka, yang tadi tu bersemuka, pembelajaran sendiri dan penilaian berterusan. Okey, 4 komponen ni mengambil kira dalam pengiraan SLT. Okey, next Ustaz. Okey, contoh bagi kursus sains ni, okey, jumlah pertemuan seminggu, okey, bagi 14 minggu pengkuliahan lah, okey, adalah 3 jam. Yang tadi tu, yang dalam inventory yang saya sebut tadi tu ada kuliah sejam dan praktikal adalah 2 jam. Okey, bersamaan dengan dan jumlah SLT bagi pelajar ni adalah sebanyak 80 jam sebanyak 2 kredit. Okey, pelajar perlu kami macam bubal SLT ni berdasarkan ada satu sistem lah. Okey, iaitu disebut CAP. Kami memang tabur cantik-cantik, tabur elok mengikut topik-topik, mengikut outcome-outcome, apa tu statement, general statement, specific statement. Okey, kandungan kurikulum tu. Okey, next Ustaz. Okey, so kita tengok lebih detail lagi SLT kita. Okey, aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Okey, mengandungi bab 1 hingga 4 ni lah. Okey, pembelajaran iaitu pembelajaran berpandu yang bersemuka, pembelajaran berpandu bersemuka iaitu lecture, kuliah, praktikal, tutorial dan others.
ada tu lain-lain iaitu yang komponen online. Okey. Pembelajaran sendiri iaitu tidak bersemuka. Okey, bagi khusus sains ni, okey, kuliah jam dia adalah 11 jam. Okey, kita dah tabur tu yang tak ada petak warna kuning tu. Ni adalah kita kira tu mesti pensyarah perlu buat sebanyak 11 jam. Contact hours bersemuka. Okey, dan praktikal adalah sebanyak 24 jam. Okey, semua perkiraan ni perlu cukuplah 24 jam praktikal dan kuliah adalah 11 jam. Okey, bagi pembelajaran sendiri tidak bersemuka adalah sebanyak 23 jam. So, untuk aktiviti pembelajaran dan pengajaran ni okey adalah sebanyak 58 jam. Okey. Next Ustaz. Okey, ni adalah penilaian berterusan. Okey, penilaian berterusan. Okey, satu komponen okey yang mengambil kira dalam nanti kredit kita ni mengambil kira penilaian berterusan lah. Akan dicampur dengan yang aktiviti pengajaran dan pembelajaran ni. Okey, penilaian berterusan bagi khusus ni iaitu khusus mengandungi kuis, ujian dan amali. Okey, kita taburkan 1 jam untuk bersemuka lah 1 jam untuk assessment kuis. Okey, yang mengandungi bilangan sebanyak 2. Okey, kerana 1 kuis setengah jam. Okey, dan ujian adalah 2 jam. Iaitu 2 bilangan dia adalah 2. Okey, so setiap satu ujian tu adalah sejam lah. Okey, dan amali adalah 4 jam. Untuk khusus penambahbaikan ni kita hanya buat 2 amali sahaja. Okey, bersamaan dengan 4 jam. Okey, kerana 1 jam tu, 1 amali tu adalah sebanyak 2 jam lah. Okey. Okey, dan tidak bersemuka adalah sebanyak 15 jam. Dan jumlah untuk penilaian berterusan ni adalah sebanyak 22 jam. Okey, so 22 jam akan campur dengan yang penilaian aktiviti pengajaran dan pembelajaran tadi tu 58 jam. So jumlah semua adalah 80 jam. Okey, next Ustaz. Okey. So pembelajaran berpandu atau bersemuka ni jumlah jam di lecture. Okey, pada bahagian pembelajaran berpandu. Okey, jumlah jam bersemuka dicampur dengan jumlah jam pembelajaran bersemuka untuk penilaian. Okey. Jumlah jam lecture campur jumlah penilaian berterusan. Maka jumlah adalah 14 jam 14 minggu. Okey, 14 jam tadi tu bersamaan dengan 1 jam per week lah. Okey, 1 jam PDP seminggu. Okey, pembelajaran sendiri. Apa maksud pembelajaran sendiri? Okey, pembelajaran yang merujuk kepada jumlah jam yang diperlukan oleh pelajar di luar waktu belajar. Okey, sendiri tanpa bersemuka dengan pensyarah seperti amali. Okey, amali yang amali tadi tu perlu dibuat di luar waktu kelas lah. Okey. Dan penilaian berterusan merujuk kepada jam yang diperlukan pelajar untuk menyelesaikan tugasan, laporan dan mencari maklumat di perpustakaan atau internet. Okey, so taburan semua ni memang kita bagi cukup 80 jam lah. Okey, kalau lebih 1-2 tu masih lagi boleh lah 81 jam. Okey, bersamaan dengan 2 kredit. Okey. Ni Ustaz. Okey, so yang ni seterusnya adalah item 12. Okey, item rujukan. Rujukan ni penting jugalah. Okey, dalam setiap maklum balas, audit, MQA pun banyak komen berkaitan dengan rujukan ni. Okey, rujukan ni bermaksud okey, kalau silibus kita mengandungi rujukan utama yang menyokong khusus ini dan rujukan tambahan. Okey, yang menyokong khusus ini. Rujukan utama ni adalah rujukan yang perlu ada di setiap library politeknik. Okey, memang yang pengubah kurikulum pun diguna kalau ada nama rujuk ni adalah rujukan utama dalam mengubah kurikulum dan juga rujukan utama untuk pensyarah tuan-tuan dan perempuan dah. Okey, dan senarai rujukan tambahan ni adalah senarai bahan rujukan tambahan kepada pensyarah dan pelajar. Okey, ada boleh 2 atau 3 lagi sumber rujukan tambahan. Rujukan ni adalah rujukan dalam proses
penyampaian kurikulum tuan-tuan dan puan-puan. Next Ustaz. Okey, so yang ni adalah silibus khusus bagi sains lah. Okey, so dalam silibus khusus ni macam yang Dr. Syahidah kata tadi, okey, kita mengajar tu kita bukan berasaskan kita nak kejar konten tu. Yang penting kita nak kejar atau kita nak capai SPK. Apa tu SPK? Tuan-tuan puan-puan, hasil pembelajaran khusus kita ni. Okey, so yang ni memang kita kena tally lah, kena comply lah. Okey, contoh SPK yang pertama ni menerangkan konsep asas sains kejuruteraan dalam kehidupan seharian. Okey, kluster 1. Okey, dia perlu mencapai kluster 1. Domain taksonomi yang tadi tu C1. Okey, setakat ingat saja kaedah pengajaran, kuliah, perbincangan, kumpulan, pembelajaran kooperatif dan latihan. Dan okey, SPK 1 ni, okey, kaedah penilaian dia kuis. Okey, so apa topik-topik yang kita perlu untuk menyokong SPK ni adalah topik yang pertama, bahan sintetik. Okey, topik yang ketiga, tenaga dan kuasa. Topik keempat, asas sistem terma, dan topik yang kelima adalah asas elektrik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan perlu ni lah. Okey, topik 1, 3, 4 dan 5 ni perlu menyokong atau mencapai SPK yang pertama ni. Okey. Yang penting tu kita nak hasil outcome kita, konten ni kita untuk sejajar untuk capai SPK khusus kita. Okey, so yang kita kena tally lah. Okey, jam pembelajaran berpandu untuk konten yang pertama ni adalah lecture 2.5 jam, praktikal 3 jam. Okey, ni tujuan dia untuk mudah, SLT ni pun tujuan dia mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan merancang dalam rancangan mengajar pengajaran dan pembelajaran tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kami dah dalam tu boleh detail je. Okey, topik pertama, okey, lecture sebanyak 2.5 jam. Yang praktikal adalah 3 jam. Okey, topik yang ketiga, okey, dalam ni lecture 0.5 jam. Dan praktikal adalah 1.5 jam. Okey, boleh tuan-tuan boleh rancanglah dalam perancangan mengajar tuan-tuan dan puan-puan. Okey, next slide Ustaz. Okey, so yang kedua ni, okey, SPK kedua. Okey, mengenal pasti konsep asas sains dalam menyelesaikan masalah saintifik. Okey, topik apa yang menyokong dan membantu untuk mencapai SPK 2 ni? Okey, iaitu topik 2, daya dan kerja. Okey, dalam SLT tuan-tuan dan puan-puan kita dah tulis. Okey, CLO berapa kan? Okey, topik 3, tenaga dan kuasa. Okey, dan topik 5, asas sistem elektrik. Okey. Okey, so jadi okey, perlu tuan-tuan dah perlu capai untuk SPK 2. Okey, ni topik-topik dia. Okey. Tuan-puan perlu merancanglah. Okey, topik 2 ni setakat mana? Okey, perlu kalau dah setakat 2.1 ni dah capai, okey, perlu capai SPK 2 ni. Okey, dah selesai. Dan topik 3 ni, tenaga dan kuasa. Okey, menerangkan konsep tenaga dan konsep tenaga dan konsep kuasa. Okey, dia ada, okey, ni ada lecture dan ada praktikal. Okey. So untuk mencapai yang SPK 2 tadi tu, mengenal pasti konsep asas sains dalam menyelesaikan masalah saintifik. Okey. Dan yang topik 5 itu adalah asas sistem elektrik. Okey, menghuraikan konsep kadar dan rintangan dalam sistem elektrik dan menghuraikan konsep kuasa dalam sistem elektrik. Okey, so ni pun mengandungi komponen lecture dan praktikal. Okey. Okey, so yang ni topik 5 ni dia membantulah untuk pelajar mencapai SPK yang kedua. Okey. Itu mengenal pasti konsep asas sains dalam menyelesaikan masalah saintifik. Okey, pelajar perlu belajar iaitu topik yang daya dan kerja ni, tenaga dan kuasa serta asas sistem elektrik. Okey, next Ustaz. Okey, so yang ni adalah SPK yang terakhir iaitu SPK 3 menunjukkan konsep asas sains dengan kaedah menjalankan eksperimen saintifik. Ini adalah domain taksonomi dia adalah praktikal. Okey. So topik yang menyokong SPK 3 ni adalah topik 2, okey, daya dan kerja, dan topik 4, asas sistem terma.
Okey, penilaian tadi pun amali sebanyak 2 amali saja. Okey. Okey, jam pembelajaran yang berpandu, lecture 1 jam dan praktikal 1 jam dan lecture adalah 0.5 jam dan praktikal adalah sebanyak 1 jam. Next. Okey. Next, Ustaz. Okey, so yang ni adalah penilaian. Okey, penilaian kalau dalam silibus tuan-tuan dan puan-puan ada table tu lah. Okey, ni saya rumusan je lah kan. Okey, komponen penilaian kalau untuk assign ni kita tengok kurikulum WC Disember 2020. Okey, penilaian terdiri pada penilaian berterusan, okey, peperiksaan akhir, penilaian akhir tidak berkenaan. Dia hanya penilaian berterusan saja seperti yang sebelum ni, okey, pentaksiran berterusan. Okey, pemberatan penilaian. Okey, pemberatan ni ada penambahbaikan lah banding dengan kurikulum WC yang terdahulu. Okey, 30% 2 bilangan, okey, perlu mencapai SPK pertama, SPK 1. Okey. Yang lama tu kita based on topik kan. Okey, so yang ini 30% 2 bilangan untuk okey SPK 1. Okey, cadangan topik yang pertama dan topik yang kelima. Okey, ni tuan-tuan dan puan-puan perlu buatlah topik pertama dan topik kelima. Okey, yang seterusnya adalah yang tu kuis lah atas ni. Yang seterusnya adalah 50% ujian ni. Okey, 2 bilangan ujian dan perlu mencapai SPK yang kedua. Okey, cadangan topik adalah T3 dan T5. Dan satu lagi akhir sekali adalah 20% peratus dia dan 2 bilangan amali. Okey, SPK yang ketiga tadi itulah psikomotor. Cadangan topik adalah T2 dan T4. Okey, topik T2 dan T4 perlu tuan-tuan dan puan-puan buat praktikal. Okey, kaedah pentaksiran yang tadi tu adalah kuis, ujian dan amali. Okey. So ni tuan-tuan dan perlu ikutlah yang 30% dan bilangan dia ada 2. Okey, perlu comply dengan perlu capai SPK yang pertama. Dan cadangan topik tu kita dah sekejap. Cadangan topik yang sesuai untuk kuis tu adalah kita tuan-tuan dan puan-puan perlu buat T1, topik 1 dan topik 5. Okey, untuk ujian topik 3 dan topik 5. Dan untuk amali topik 2 dan topik 4. Okey. Okey, next Ustaz. Okey, tu untuk okey, so yang ni hasil pengetahuan dan pemahaman taksonomi pembelajaran. Okey. Domain kognitif C1, cadangan topik T1 dan T5, 2.3.5 jam. Okey, ni keseluruhan dah 23.5 jam. Okey, untuk SPK yang pertama. Dan SPK yang kedua tu, okey, sebanyak 34.5 jam. Dan akhir sekali yang psikomotor tu adalah sebanyak 22 jam. Tuan-tuan yang perlu dia lah dalam SLT tu. Okey, untuk capai CLO SPK yang ketiga, kedua dan yang pertama. Okey, ni Ustaz. Okey, so yang macam konsep interpretasi tu semua sama. Okey, tapi yang ini adalah yang saya detail kepada silibus khusus dan penilaian lah. Okey, kalau untuk kita tengok sepintas lalu. Okey, untuk ni khusus matematik. Okey, SPK yang pertama. Okey, topik yang pertama kuantiti dan unit asas dan topik kedua adalah pengukuran. Okey, untuk capai SPK yang pertama iaitu menyatakan definisi, ciri-ciri, konsep dan teorem yang betul dalam pengetahuan matematik. Okey, so yang ni topik pertama dan topik kedua akan perlu capai lah, perlu yang SPK yang pertama ni. Okey. Okey, next Ustaz. Okey, so yang ni SPK yang kedua tu menunjukkan pengiraan dalam menguasai kemahiran dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan aplikasi teknologi asas digital yang bersesuaian. Okey, untuk matematik ni, okey kita buat penambahbaikan sikit lah. Kita tally dengan yang kluster pelajar perlu capai kemahiran digital dan numerasi. Okey, kluster yang perlu pelajar capai adalah kluster C3.
Okey, apa tuan-tuan puan-puan, C3 tu adalah kemahiran digital dan numerasi. Okey, domain taksonomi adalah C1. Okey, C1 kaedah pengajaran ada kuliah, tutorial, pembincangan kumpulan, pembelajaran kooperatif, okey, permainan interaktif, pembelajaran berdasarkan masalah dan penyelesaian masalah. Okey, so yang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh tambah lagi lah kalau yang aktiviti pengajaran dan pembelajaran ni. Okey, kaedah penilaian adalah tugasan. Okey, untuk SPK 2 ni adalah tugasan. Okey, apa kita tengok topik untuk capai SPK 2 ni. Ada topik yang pertama, kuantiti unit asas, topik kedua pengukuran, topik tiga persamaan linear dan topik empat adalah persamaan algebra. Okey. So yang ni tuan-tuan dan puan-puan perlu comply lah, perlu capailah dengan yang SPK yang kedua ni, menunjukkan pengiraan dalam menguasai kemahiran dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan aplikasi teknologi asas digital yang bersesuaian. Okey, yes Ustaz. Okey, SPK 3. Okey, menunjukkan kemahiran menyelesaikan masalah matematik secara berkesan dalam pelbagai konteks. Okey, so yang ni level yang ni dia tinggi sikit lah. Okey, banding dengan yang SPK 1 dan SPK 2. Okey, so kita perlu mencapai kluster 3C iaitu kemahiran digital dan numerasi. Okey, domain taksonomi hasil pembelajaran yang terlibat adalah C2 iaitu faham, okey, kaedah pengajaran dia. Okey, yang tuan-tuan sudah maklum dalam ni. Okey, untuk kaedah penilaian adalah ujian. Okey, topik-topik yang berkaitan adalah topik pertama kuantiti unit asas 1.4, topik kedua pengukuran 2.3 dan 2.5. Okey, semuanya adalah yang pada menyelesaikan masalah ajalah. Dia menunjukkan penyelesaian masalah melibatkan geometri dua matra, menunjukkan penyelesaian masalah yang melibatkan geometri tiga matra. Okey, persamaan linear, mengenal pasti graf persamaan linear. Okey. Dan topik yang keempat adalah persamaan algebra, iaitu menunjukkan penyelesaian operasi aritmetik dalam algebra dan menunjukkan penyelesaian masalah yang melibatkan algebra. Okey, so jadi memang kita comply dengan SPK yang ketiga tu iaitu menunjukkan kemahiran menyelesaikan masalah matematik secara berkesan dalam pelbagai konteks. Okey, so yang ni yang untuk silibus Disember ni kita dah umum SPK dia. Okey, kita tak spesifik dah. Okey, untuk SPK ketiga ni untuk belajar apa. Okey, so yang ni kita menjurus. Okey, itulah yang salah satu komponen SPK ni adalah spesifik. Okey, menunjukkan kemahiran. Dia kepada kemahiran menyelesaikan masalah matematik okey secara berkesan dalam pelbagai konteks. Okey, tuan-tuan dan puan-puan refer yang sebelah waktu tu refer ni lah. Okey, kalau lecture 0.5 jam dan tutorial 1 jam. Okey, untuk topik yang pertama. Topik yang kedua tu lecture sebanyak 1 jam dan tutorial adalah 4.5 jam. Okey, seterusnya Ustaz. Okey, ni adalah penilaian. Okey, penilaian, komponen penilaian, ni maths pun adalah penilaian berterusan lah. Okey, seperti yang sebelum ni, iaitu pemberatan penilaian. Okey, 20% untuk kuis. Okey, iaitu sebanyak 2 kuis. Perlu mencapai SPK yang pertama. Okey, kedua 40% iaitu mempunyai 2 tugasan mencapai SPK yang kedua. Okey, cadangan topik yang dalam table pentaksiran tadi tu T1. Kalau DES tu maksudnya sehingga T2. Okey, dan T3 sehingga T4. Okey, kerana tuan-tuan dan puan-puan perlu buat T1 sehingga T2. T1 dan T2 tu boleh buat tugasan, bagi tugasan pada pelajar, dan T3 dan T4
Okey, ni kena yang terlibat T1 sehingga T2 dan T3 sehingga T4. Okey, 2,2 ni perlu akses lah untuk yang tugasan tu. Dan seterusnya adalah 20% 2 bilangan ujian dan perlu mencapai SPK yang ketiga. Okey, SPK yang ketiga tadi tu penyelesaian masalah. Okey. Kaedah pentaksiran yang terlibat dalam kursus Maths ni kuis, tugasan dan ujian. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, sebanyak 100% penilaian berterusan. Okey, seterusnya Ustaz. Okey, aplikasi komputer. Okey, ni aplikasi komputer kita tambah baik konten-konten dalam aplikasi komputer lah. Okey, kerana yang silibus Disember 2020 ni lebih teratur banding dengan yang sebelum ni lah. Okey, so yang ni SPK yang pertama menunjukkan kebolehan menggunakan perisian aplikasi komputer bagi menghasilkan dokumen dalam melaksanakan dokumen harian. Okey. SPK yang kedua Ustaz, next. Topik yang terlibat tu next Ustaz. Okey, speaker yang kedua menerangkan cara penggunaan perisian aplikasi komputer untuk memproses dan menggunakan maklumat dalam pelaksanaan tugas-tugas kehidupan harian. Okey, dan speaker yang ketiga menerangkan cara penggunaan perisian aplikasi komputer untuk memproses dan menggunakan maklumat dalam melaksanakan tugas-tugas harian. Okey, topik SPK. Okey, so yang ni SPK yang kedua adalah topik 3, kepaparan yang ni. Okey, tuan-tuan puan-puan tengok kena ada siap-siap kalau SPK yang kedua tu okey, topik yang ni lah, topik yang keberapa. Okey, next Ustaz. Okey, topik SPK 3, topik 2 dan topik 3. Okey. Next. Okey, so yang ni penilaian. Okey, penilaian komponen ni pun penilaian berterusan adalah 100% lah. Okey. So yang seterusnya ada pemberatan penilaian. Okey, 20%, sebanyak 20%. Satu ujian sahaja. Okey, 20% satu ujian perlu mencapai SPK yang pertama. Okey, sebanyak 30%. Tugasan pun satu je. SPK 20% dan 30% SPK pertama. Okey, SPK pertama dia ada 2 assessment, ujian dan tugasan. Okey, satu ujian dan satu tugasan. Okey, cadangan topik tu adalah topik 1 dan topik 2. Okey, bagi SPK yang kedua iaitu amali, okey, 50%. Okey, so amali ni tinggilah komponen dia punya pemberatan itu. 50% dan sebanyak 5 amali. Okey, 5 amali perlu tuan-tuan dan puan-puan buat. Okey, cadangan topik 2 dan topik 3. Okey, dan seterusnya adalah 50%, 5 amali. Okey, SPK perlu mencapai SPK yang ketiga. Okey, amali SPK perlu mencapai SPK yang ketiga. Cadangan topik adalah topik 2 sehingga topik 3. Okey, topik 3 tu persembahan, topik 2 tu adalah worksheet. Ni tuan-tuan puan-puan. Okey, so kaedah pentaksiran, okey ni silap sikit, kaedah pentaksiran yang kita guna untuk kursus aplikasi komputer ni adalah ujian, tugasan dan amali. Okey. Okey. Okey, untuk tengok next slide sebelumnya Ustaz. Okey, so yang ni tuan-tuan dan puan-puan okey perlu kayaknya SLT ni dapat membantulah tuan-tuan dan puan-puan buat dalam perancangan pengajaran dan pembelajaran. Okey. So okey, yang ni kuis. Okey, topik ni perlu buat kuis. Ujian. Okey, dan berapa jam. Semua ada dalam SLT itulah.